Itu barang perlu kita ingat, kalau hari ini kita sedang bergelumang dengan harta, kemewahan, takhta, pangkat, kejayaan, tenggelam dalam seronok ibadah, setahun 4-5 kali pergi ke Mekah, jangan terburu-buru kita menyangkakan itu tanda Allah sayang. Belum tentu. Jangan terburu-buru kita mengucapkan Alhamdulillah dengan menyangka ia adalah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala bala'ika wa auzi'na syukra ni'maika. Ya Allah, jadikan kami redha menerima takdirmu, jadikan kami sabar menerima ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmatmu. Hadirin hadirat muslimin yang muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hampir setiap hari kita biasa mendengar ramai orang sudah mula mengucapkan beberapa jenis perkataan ataupun dialog. Kata dia, aku ni tak adalah rajin sangat semayang, tapi bisnes jadi setakat ni. Aku ni taklah rajin ibadat, rajin puasa serupamu, tapi duit berkepuk-kepuk banyak banding mu pergi masjid siang malam ini. Ada yang kata, aku ni subuh pun jarang bangun, tapi periksa lulus umur. Aku ni jarang semayang malam, tapi dah ada master. Ada cakap begitu. Ada kata, aku ni semayang pun jarang-jarang, tapi umur dah cecah 70 dah. Hak rajin-rajin tu 40 lebih sakit dah. Ada cakap begitu. Dan ada pula yang kata, aku ni tudung tak pakai, tapi umrah 2-3 kali dah. Ada yang sampai cakap begitu. Hadirin hadirat sekalian, ini semua cara percakapan yang kita panggil istidraj. Istidraj ni maknanya Allah lalaikan kita dengan segala nikmat duniawi, termasuklah nikmat dalam kononnya kita menjalankan ibadah, sebagai satu pembalasan di akhirat nanti atas semua perbuatan kita. Sebab itu barang perlu kita ingat, kalau hari ini kita sedang bergelumang dengan harta, kemewahan, takhta, pangkat, kejayaan, tenggelam dalam seronok ibadah, setahun 4-5 kali pergi ke Mekah, jangan terburu-buru kita menyangkakan itu tanda Allah sayang. Belum tentu. Jangan terburu-buru kita mengucapkan Alhamdulillah dengan menyangka ia adalah nikmat. Sebab kadang-kala nikmat yang Allah beri kepada kita, sama ada dalam bentuk nikmat duniawi atau kemampuan untuk banyak beribadah, bukan kerana dia sayang pada kita, tetapi Allah nak menguji kita. Ada satu hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi pernah menyebut, idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Bila kamu melihat Allah memberi kepada seseorang segala nikmat-nikmat yang orang tunda, dia nak ni dapat, nak itu dapat, padahal orang itu masih lagi tenggelam dalam suasana maksiat, maka ketahuilah dia sedang tenggelam di dalam istidraj daripada Allah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad.
Ramai orang menyangka istidraj ni hanya untuk orang kaya. Orang kaya dapat duit banyak, kita pun tengok dia tak sembahyang, tu istidraj. Ataupun kita bagi orang yang ada pangkat kedudukan, oh dia ni macam-macam popular tapi tak sembahyang, maka itu istidraj. Para ulama mengatakan orang yang banyak ibadat pun itu sebahagian daripada nikmat daripada Allah, yang kalau dia tak jaga itu juga istidraj. Istidraj macam contoh orang kerak ke Mekah. Tuan-tuan jangan ingat kerak ke Mekah itu tanda kita bagus. Dah, sahabat Nabi ada 144,000 lebih. Makam para sahabat yang ada di Mekah Madinah tak sampai 5,000. Mereka bertebaran di seluruh dunia untuk menyebarkan dakwah. Kalau mereka nak pentingkan diri, baik dia doa je mati depan Kaabah semua-semua sekali 100,000. Tidak, mereka mencari peluang untuk berdakwah keluar. Bukan kita mengatakan pergi Mekah itu tidak bagus, tidak. Tapi ada satu hadis kata Anas bin Malik, Nabi pernah menyebut, ya'ti 'alan nas zamanun yahujju aghniya ummati lin-nuzhah wa awsatuhum lit-tijarah wa qurrahum lir-riya wa fuqara'uhum lil-mas'alah. Akan datang satu zaman, kata Nabi, umatku nanti orang-orang kaya di kalangan mereka pergi ke Mekah itu tujuannya linuzhah, hanya untuk makan angin saja. Dia pergi ke Mekah yang dia sibuk kaji hotel terbagus dengan ada gimnasium ke tidak, dia hanya mengkaji serupa macam dia nak pergi ke London, macam nak pergi ke Australia, begitu saja, makan angin, duit banyak. Ada yang ada private jet sendiri, pergi sembahyang Jumaatnya di Madinah tu. Wa awsatuhum litijarah, dan orang yang sederhana di kalangan umatku nanti pergi ke Mekah bukan kerana ibadah tapi litijarah, kerana bisnes, mencari bekalan, produk dan bagai-bagai. Ini bukan kita kata salah, tapi ini yang banyak berlaku sekarang. Wa qurra'uhum lirriya, dan orang-orang yang alim pula pergi ke Mekah di akhir zaman nanti hanya nak nunjuk-nunjuk saja. Ana pergi ke Mekah, ana nak nunjuk dia bawa jemaah, bawa itu lirriya, hanya untuk nak nunjuk-nunjuk ke orang. Wa fuqara'uhum lil masalah, dan yang pakai miskin kalangan umat gua pula pergi ke Mekah lil masalah, ambil peluang untuk meminta-minta sedekah. Dia tahu orang pergi ke Mekah ni ramai, maka dia buat peluang untuk nak cari duit sebanyak mungkin dengan meminta-minta, buat scam, menipu orang dalam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan macam-macam lagi. Ini hadis riwayat Imam Ibn Jauzi fi Masiril Gharam bab at-tahayyul lil hajj. Sebab itu jangan heran ada orang dalam kitab-kitab berdasarkan hadis, berdasarkan ayat, kata-kata para ulama, ada orang pergi ke Mekah pun tetap juga dilaknat oleh para malaikat. Ada satu riwayat disebutkan, idza kharajal haju hajan binafaqatin tayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaika nada munadin minas samai labbaika wa sa'daika zaduka halalun wa rahalatuka halalun wa hajjuka mabrurun ghairu ma'zur. Nabi menyebut apabila seorang itu berangkat ke Mekah dengan menggunakan duit yang baik, yang halal, bukan duit nipu orang, kemudian dia meletakkan kakinya di atas pelana kenderaannya sambil dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, maka ketika itu akan datanglah para penyeru daripada langit, iaitu malaikat-malaikat. Mereka akan terus menyambut, labbaika, kami sambut panggilanmu, kami kurniakan kepadamu kebahagiaan demi kebahagiaan, kerana bekalanmu adalah halal, kenderaanmu adalah halal, hajimu mabrur, tidak terganggu dengan dosa. Sebaliknya, kata Nabi,
wa idza kharaja bin nafaqatil khabithatin fawada'a rijlahu fi gharzi fanada labbaika nadahu malakun minas samai la labbaika wala sa'daika zaduka haramun wa nafaqatuka haramun wa hajjuka ghairu mabrur. Tapi sebaliknya kata Nabi, bila seseorang itu pergi ke Mekah dengan membawa duit yang daripada sumber menipu, dia scam, dia tipu orang, duit harta pusaka dia rolling seorang ke dia pakai buat pergi ke Mekah, tak bagi adik-beradik dia, duit tu tak betul, duit rasuah misalnya. Kemudian dia meletakkan kaki di atas pelana kenderaannya, kemudian dia pun menyebutlah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik nadahu malakun minas sama. Maka datanglah seruan daripada malaikat di langit, la labbaika, tak ada ku sambut pun panggilanmu itu, kami tak sambut pun panggilanmu itu. La sa'daika, tidak ada kebahagiaan sepanjang kamu berada di sana. Zaduka haram, harta yang kamu bawa dari sumber yang haram. Wa nafaqatuka haram, kenderaanmu semua adalah haram, bekalanmu haram, semuanya haram. Maka hajjuka ghairu mabrur, haji engkau tidak mabrur, langsung tidak diterima. Maka jangan kita ingat kita pergi umrah baru-baru ini kita pun perasanlah kita ni orang hebat, orang baik. Tak, belum tentu. Kalau kita pergi dengan bekalan yang tak elok, kalau kita pergi dengan niat yang tak baik, rahmat jauh, dapat laknat pula daripada malaikat. Itu sebab jangan mendabik dada. Bila cerita bab haji ni tak lama lagi orang dah sibuk persiapan nak pergi ke Mekah. Dalam kitab Tazkiratul Awliya disebutkan ada satu kisah tentang orang pergi haji. Kitab Tazkiratul Awliya ni disusun oleh Fariduddin Athar Al-Naisaburi dalam bahasa Parsi, kemudian telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Al-Asili Al-Wathani Al-Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab ini dia sebut satu cerita yang menarik. Ada satu orang diterima semua pahala haji pada masa itu, pada musim itu oleh Allah, disebabkan orang ini. Kerana orang ini semua orang lain diterima haji. Ada satu kisah. Kisahnya Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak. Dia ni ulama besar lah, guru kepada Imam Bukhari. Abdullah bin Mubarak ini masa tu dia buat haji. Kemudian malam tu dia terlelap dalam Masjidil Haram. Dalam dia keadaan antara tidur tak tidur itu, dalam mamai-mamai begitu, dia mendengar ada dua malaikat yang sedang bercakap. Ni Abdullah Mubarak cerita, dia terdengar dua malaikat sedang bercakap. Malaikat yang seorang ni, satu ni tanya kepada malaikat yang satu lagi, berapa orang buat haji tahun ni? Jawab malaikat yang satu lagi, 600,000 jemaah tahun ini. Malaikat hak tadi tanya lagi, daripada 600,000 ini, berapa di kalangan mereka hajinya diterima? Jawab malaikatnya ni, tak ada seorang pun Allah Ta'ala terima haji tahun ini daripada 600,000. Maka kata Ibn Mubarak, bila aku dengar percakapan dua malaikat ini, bergoncang hati aku, sehingga terasa begitu pedih sekali. Bayangkanlah kita berkumpul beramai-ramai, bersusah payah datang dari tempat yang jauh dengan manasik haji yang bukanlah mudah untuk nak dibuat, dengan pakaian ihram 2-3 hari kita berpakaian begitu. Tiba-tiba semua amalan kita ini sia-sia di hadapan Allah. Tiba-tiba Ibn Mubarak dengar salah satu daripada malaikat ni berkata, ada satu orang laki-laki duduk di Damsyik, Syria, namanya Ali bin Al-Muwaffaq. Tahun ini dia tidak datang buat haji, tetapi Allah tulis bagi dia pahala haji yang sempurna, dan Allah telah merestui memberi pahala kepada semua manusia berkat kerana dia.
nama dia Ali bin Al-Muwaffaq, orang Damsyik, Syria. Sampai di situ Ibnul Mubarak terbangun. Kemudian dia jadi berfikir, kenapa aku diperdengarkan dengan benda begini? Tiba dia teringat nama Abdullah bin Ali bin Al-Muwaffaq itu duduk di Damsyik, Syria. Jadi dia pun pergilah ke Damsyik demi nak berjumpa dengan Ali bin Al-Muwaffaq ini. Dipendekkan cerita, dia sampai ke Damsyik, tanya-tanyalah orang, ketuk pintu, tanya kenal ada Ali bin Al-Muwaffaq. Orang kenal dia, tunjuk-tunjuk rumah, dia pun pergi. Dia memang dah dalam hatinya, dia berazam, aku nak tanya Ali bin Al-Muwaffaq ini apa amalan dia yang disebabkan dia semua orang haji tahun itu berkat dapat pahala daripada dia, padahal dia tak pergi ke Mekah pun. Maka Ibn Mubarak pun pergilah, akhirnya dapat berjumpa. Dia perkenalkan diri. Ibn Mubarak terkejut lah, Ali Al-Muwaffaq ni orang kampung. Bila ulama besar datang, dia rasa megah lah, ulama datang jumpa dia. Ibn Mubarak tanya, minta maaf cik ni kerja apa? Dijawab oleh Ali Al-Muwaffaq, saya ni tukang kasut. Tukang kasut. Kerja saya membaiki kasut, tampal kasut, ketuk kasut, segala-gala pasal kasut. Ginilah kata Imam Barak, saya ringkas cerita. Saya baru balik Mekah gini-gini, saya ada dah dengar dalam antara mimpi dan juga nyata itu, saya terdengar gini-gini, malaikat kata gini-gini. Terkejutlah Ali Al-Muwaffaq ini. Apa kena-mengena dengan saya pula? Ini saya datang, kata Imam Barak, nak tahu apa cerita sebenarnya. Apa amalan kamu ini? Kamu tak ke Mekah, tapi kamu dapat pahala haji. Cerita sikit apa hal? Kata Ali Al-Muwaffaq gini, saya ni tuan, 30 tahun saya berazam nak pergi ke Mekah buat haji. Saya memang nak sangat buat haji, tapi kerja tukang kasut ini tak ada lah banyak sangat pendapatan. Jadi saya kumpul sikit-sikit upah saya jadi tukang kasut ini. Saya dapat menabung sampai dah cukup 350 dirham. Jadi nak pergi ke Mekah zaman itu 400 dinar. Jadi saya kena kerja kuat lagi lah. Saya kerja je, nak mencukupkan jadi 400 dirham ini, saya kena kerja lagi. Kerja dapatlah kumpul lebih kurang. Satu hari ni duit dah cukup nak pergi ke Mekah dah ni. Isteri dia mengandung. Isteri dia beritahu pada suami dia, Ali Al-Muwaffaq, dia kata, bang, saya ni tiap-tiap hari membau aroma masakan daripada jiran depan rumah seberang sana, macam bau daging bakar, barbecue gitu. Boleh tak minta sikit? Orang mengandung kan, adalah teringat nak makan. Jadi kata Ali Al-Muwaffaq, isteri saya nak makan, saya kena ikhtiarkan. Jadi dia pun pergilah rumah jiran yang seberang. Bila dia datang ke rumah itu, dia tengok orang tu tengah masak. Rupanya rumah itu dihuni oleh seorang ibu dan beberapa orang anak kecil. Ali Al-Muwaffaq pun terus terang, saya kata, kau minta maaf, isteri saya ni mengandung, terasa bau sedap masakan ni, boleh minta sikit. Perempuan tu menangis. Dia kata, tuan minta maaf, saya masak ni tuan tak boleh makan benda ni. Kenapa pula? Sebenarnya saya masak ni adalah bangkai keldai. Saya terlalu miskin, anak-anak saya kecil, lapar. Ada bangkai keldai tu, saya ambil mana yang boleh, saya buatkan makanan untuk anak-anak saya. Makanan ini walaupun bangkai, haram bagi tuan, halal bagi kami. Kata Ali Al-Muwaffaq, bila dia tengok peristiwa itu, bergoncang hati dia. Dia kata, Masya Allah, ada orang susah dalam kampung aku ini sampai terpaksa buat keldai, bangkai keldai bakar nak bagi ke keluarga makan. Jadi dia rasa tak sepatutnya dia sebagai duduk sekampung ada jiran-jiran susah begitu. Maka akhirnya dia balik ke rumah, dia ambil duit dia 350 dirham,
dia beri kepada ibu tunggal. Dia kata, kau ambil lah duit ni, cukupkan untuk anak makan dan sebagainya. Dan kata Ali Al-Muwaffaq, saya tuan, masa dia beritahu kepada Imam Mubarak, saya bagi duit ke makcik ni, saya berdoa depan Allah, ya Allah, hajiku cukup sampai depan rumah aku ni je, aku tak lepas nak ke Mekah ya Allah, kerana duit yang sepatutnya aku guna pergi Mekah aku tolong orang susah. Semoga Allah cukupkanlah derma ini untuk menunaikan haji bagi aku. Dia doa kepada Allah. Jadi bila Ibn Mubarak mendengar cerita ini, maka kata Ibn Mubarak, maka betul lah apa yang saya dengar malaikat-malaikat itu bercakap. Allah Maha Adil dalam memberi hukum dan juga keputusan. Allah mengetahui tentang hakikat segala sesuatu. Cerita Ali Al-Muwaffaq ini menarik untuk kita sama-sama ambil pelajaran. Cerita dahsyat tentang peristiwa yang berlaku kepada Ali bin Al-Muwaffaq ini memang memberi kesan kepada kita, kesan yang berbagai lah. Selain daripada menggambarkan pentingnya kita membantu sesama kita orang Islam yang menghadapi kesusahan. Sebab ada orang dia pergi umrah tiap-tiap bulan, tapi jiran keliling kelalang susah-susah, tak ada, dia tak nolong, dia sibuk ke Mekah dia. Ni contoh, bukan kata pergi Mekah tak bagus kan. Orang kat video kan khabar kita khabar pergi umrah tak bagus pula. Tak, ada priority. Itu satu perspektif. Perspektif yang lain, kisah ini nak menggambarkan tak semua orang ibadat di Mekah itu diterima oleh Allah, tak semua. Maka yang ini kita janganlah mendabik dada. Kawan baru balik Mekah, takkanlah dosa tak hilang lagi. Jangan gitu. Semua nikmat ibadat yang kita buat, jangan jadikan kita ni sombong sehingga kita keluar percakapan-percakapan, awak rajin ke masjid tak pergi ke Mekah juga, aku kurang ke masjid baru balik umrah. Janganlah begitu. Saya tak tuduh molek 3 kali pergi ke Mekah, tak ada hal. Saya ni lagi lah, ada setengah tu yang kasar lagi. Saya ni LGBT lah, macam-macam, elok tawah tak kena azab. Jangan cakap begitu. Benda-benda begitu tidak boleh dijadikan ukuran. Sebagai Muslim, kita kena tahu segala nikmat yang Allah beri itu, nikmat ada satu dipanggil sebagai istidraj. Allah beri peluang kepada kita sebab nak menghukum kita. Itu kita tak nak. Dia istidraj ni, ada satu hadis riwayat Imam Ahmad, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa, Nabi menyebutkan bahawa orang itu kalau bergeluman dengan nikmat tapi hidupnya maksiat kepada Allah, maka orang itu duduk di dalam istidraj. Kemudian Nabi membacakan satu ayat Quran, falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Tatkala mereka lupa peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami bukakan kepada manusia itu segala pintu kesenangan sehingga mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan. Kemudian secara tiba-tiba mereka akan terdiam, berputus asa. Surah Al-An'am ayat 44. Sebab itu kalimat istidraj ini diambil dari kalimat daraja. Daraja ni maknanya tangga. Daraja ni naik darjat, tangga. Kita kalau naik tangga, umpamanya mata tangga, kita naik satu tingkat, naik satu tingkat, naik satu tingkat. Rupanya Allah nak bagi kita naik sampai tingkat paling atas untuk nak menjatuhkan kita semula ke bawah. Kita dapat nikmat satu, naik lagi, dapat lagi. Sembahyang dok, naik lagi. Puasa dok, naik lagi. Pakai tudung dok, naik lagi. Rupanya naik itu nak jatuhkan kita di hujung itu. Tangga itu tidak ada pintu pun. Itu yang dipanggil sebagai istidraj. Tangga-tangga yang nak menjatuhkan. Istilah yang saya selalu sebut, nikmat yang berbungkus, azab yang berbungkus nikmat, kita panggil. Azab Allah tapi dibungkuskan dengan nikmat. Apa sebab kita diuji dengan nikmat?
Allah nak mengukur kualiti iman kita. Allah akan uji kita dengan macam-macam perkara, sama ada baik ataupun buruk. Kita boleh datang ke masjid, ini juga ujian. Jangan sombonglah dengan orang. Kita boleh pergi ke Mekah, itu semua ujian. Sebab itu hati-hatilah. Ada satu ayat dalam Quran, surah Al-An'am ayat ke-44, terdapat isyarat yang jelas bahawa istidraj ini dia ada beberapa tahap yang disebutkan oleh Allah. Pertama sekali, manusia itu dia lupa kepada siapa yang memberi nikmat. Dia naik, dia lupa. Dalam tafsir Jalalain disebutkan Allah beri peringatan tetapi dia masih lupa diri. Yang kedua, disebabkan oleh dia lupa diri, orang itu akan makin banyak buat dosa dan jahat, dan akhirnya ditenggelam dalam dosa itu tanpa dia sedar. Dia tenggelam, akhirnya jadi sombong dan dia jadi rosak. Kemudian Allah dengan sengaja pula memberi kepada dia pelbagai nikmat dan kesenangan. Kemudian orang tu makin menjadi-jadi pula kejahatan dia. Dia rasakan okey je, tak semayang tapi kaya, dia rasa okey, makin menjadi-jadi, sampai masanya Allah akan azab mereka dengan seksaan yang datang secara tiba-tiba dan tidak akan dapat diduga. Ini kata para ulama tafsir. Sebab itu kita sendiri malam ni, kalau nak tahu kita nikmat banyak, istidraj ke tidak, mudah saja. Kata para ulama, kalau mu nak tahu nikmat yang ada itu adalah nikmat istidraj, cuba tengok beberapa perkara. Pertama, segala rezeki, kekayaan, pangkat, jawatan, kemudahan untuk ibadah, semuanya digunakan untuk kita halang orang lain daripada masuk ke jalan Allah. Itu tanda istidraj. Kita ada pangkat, kuasa, kedudukan, kita gunakan tanda tangan kita untuk menghalang orang nak mendekatkan diri pada Allah. Maka kita punya kekuasaan itu adalah istidraj. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasudduna an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalang orang daripada ikut jalan Allah. Jadi kalau kita ada kuasa hari ini, kita jadi ketua pengarah, kita jadi setiausaha bahagian, jadi pengarah jabatan, semuanya Allah Ta'ala guna nikmat. Tapi kita gunakan tanda tangan kita untuk menghalang orang nak jihad jalan Allah, nak buat kebaikan di jalan Allah, menghalang orang daripada nak berjuang di jalan Allah. Maka kita nikmat, kuasa, pangkat, kedudukan itu adalah istidraj, kata ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki, kekayaan, pangkat, jawatan dan juga kehebatan kita ataupun ibadah kita adalah kita gunakan sebagai proses-proses nak menunjukkan bahawa kita ni hebat, ataupun ada rasa takbur, sombong, riya, sum'ah. Itu juga tanda dia adalah istidraj. Yang ketiga, semakin bertambah kekayaan kita, semakin bertambah kesenangan duniawi, semakin bertambah pula maksiat dan kekufuran kita kepada Allah. Ada orang kata, saya ni ustaz nampak je macam ni, nampak je macam tak semayang apa semua, nampak je tak pakai tudung apa semua, tapi saya dalam kereta pasang Quran, saya dalam kereta pasang Quran, saya berniaga buka kedai pasang Quran. Walaupun kedai dia jual benda-benda yang tak ada lah beri sangat nampak islamiknya, pasang Quran dia. Ada setengah sesi minyak pasang Quran, sesi minyak pasang Quran. Jangan main masjid tak pasang Quran begitu. Pasang Quran, kedai pasang Quran, restoran saya pasang Quran, rumah saya pasang Quran. Janganlah kita mengatakan bahawa disebabkan kita pasang Quran kita orang baik. Kalau awak ngaji Quran itu orang baik. Pasang Quran itu bagus, bukan kata tak bagus, tapi jangan jadikan itu kesombongan. Saya nampak macam begini, tapi saya dengar Quran dalam kereta. Saya nampak macam begini, rumah saya pasang Quran pada pagi sampai tengah hari, rumah pasang Quran. Jangan cakap begitu. Bagaimana kita boleh mengukur baik buruk seseorang itu dengan dia mendengar Quran? Dengar Quran itu bagus, tapi bila sombong mengatakan dia dengar Quran, oh itu tidak bagus.
untuk makluman tuan-tuan sekalian, musuh-musuh Nabi SAW, sebagai contoh Abu Jahal dan bagai-bagai lagi, walaupun mereka benci pada Nabi kita, mereka benci pada Islam, tapi mereka adalah golongan yang suka dengar Quran. Jangan main-main. Dalam sejarah ada 3 musuh Islam yang sangat suka kepada Quran. Pertama Abu Jahal, yang kedua Abu Sufyan, yang ketiga Al-Akhnas bin Syuraik. Akhnas bin Syuraik ni dia ketua Bani Zuhrah. Dalam riwayat disebutkan tiap-tiap malam mereka mencuri dengar bacaan Quran. Nabi di rumah dia di Mekah, Nabi baca Quran. Jadi 3 orang ini akan curi-curi dengar. Dia pergi sekodeng, duduk belakang dinding rumah Nabi, nak mendengar Nabi baca Quran. Mereka suka dengar Quran, tapi dia tetap Abu Jahal, dia suka dengar Quran. Tapi sedaknya 3 ni bila dia curi dengar, dia pergi sekodeng kat rumah Nabi, 3 ni tak tahu dia tengah masing-masing ada orang sekodeng sebelah dia juga. Abu Sufyan bila dicuri dengar, dia tak sangka depan dia ada Abu Jahal. Abu Jahal pula tak sangka depan dia ada Abu Sufyan. Abu Sufyan pula tak tahu pula penjuru belah sana ada Al-Akhnas bin Syuraik. Jadi nak jadikan cerita, satu malam mereka ni agaknya Nabi tersedar ke apa, lari. Bila lari bertembung, 3 bertembung, masing-masing pandang sama sendiri. Awak pergi mana? Shh, awak jangan bising, awak jangan cerita ke orang. Dah, kau tak cerita. Tiba-tiba Al-Akhnas bin Syuraik, ketua Bani Zurah, dia tanya Abu Jahal, lama dah buat kerja ni? Boleh tahan jugalah. Sedap, suka dengar Quran. Sedap Quran ni, dia punya konten dia sedap. Maka Al-Akhnas pun tanya, atara Muhammadan yakzib? Kalau tuan rasa Quran tu sedap, kenapa tuan menyangka Muhammad ni menipu? Dia pun tak percaya Muhammad, tapi dia tanya Abu Jahal, tuan percaya Quran, kenapa tak percaya pada Muhammad? Jawab Abu Jahal, ma kadzaba qattu wa kunna nusammihi al-amin. Kita orang ni dengan Muhammad, kita tahu dia takkan nipu. Bahkan kami daripada dia kecil, nusammihi al-amin, kami menggelarkan dia al-amin, artinya yang tak pernah menipu, al-amin. Walakin idza kana fi Bani Hashim as-saqaya wal-rifada wal-musyawwarah thumma takun fihim an-nubuwah fa syai'in li Bani Makhzum. Cuma masalahnya adalah Muhammad ini puak gabak nenek moyang dia keturunan Bani Hashim. Mereka ni daripada dulu puak gabak nenek moyang dia ni jaga bekalan minum untuk orang datang ke Mekah. Dia sediakan air, dia juga yang menyantunilah tetamu-tetamu musafir yang datang ke Mekah. Keturunan Bani Hashim ni yang jaga hospitality ni di Mekah. Jadi kalau keturunan dia daripada dulu dah buat kerja ini, kemudian datang pula cucu cicit dia yang Muhammad ni ngaku pula dia Nabi, habis aku hak keturunan Bani Makhzum ni ada apa? Dah lah nak beri minum ke orang, aku tak dapat, puak gabak dia je sapu. Ni ngaku Nabi dia juga, bagilah orang lain pula, pas dia. Rupanya dia tak terima Nabi kita atas faktor sombong bangsa dan keturunan saja. Dari segi Quran, dia sangat suka dengar Quran. Sekali lagi, jangan pula tuan-tuan salah faham, tak payahlah dengar beri ustaz tak, biar kurang bujah je kita. Bukan begitu, jangan ke situ pula directionnya. Nak ngabarnya, jangan sombong. Jangan sombong. Hatta kita ibadah pun biasa-biasa saja. Jangan merendahkan orang. Awak gini-gini, awak ada dengar Quran di rumah? Janganlah gitu. Molek dah ibadah tu. Tapi kerana sombong, rosak. Sebab itu orang yang istidraj ini, kita boleh katakanlah hampir 90% daripada kalangan mereka orang sombong. Orang sombong. Dia ada segala nikmat, kebesaran, kedudukan, pangkat, gerik jawatan yang bagus, ada pengajian yang bagus, PhD-nya, masters dan bagai-bagai, ataupun dia dapat kerak pergi ke Mekah tiap-tiap tahun 3-4 kali macam-macam.
maka terdetik dalam hati dia tu ada rasa lebih hebat pada orang, maka istidraj lah itu. Hati-hatilah. Kita ambil contoh Firaun. Firaun ni tuan-tuan, Allah Ta'ala kurnia kepada dia segala kemewahan dan kekuasaan. Betapa hebatnya Firaun ni, lebih hebat daripada kita. Apa dia? Firaun ni tak pernah sakit. Tak pernah sakit. Bayangkanlah kita umur sekarang ni sakit je, duduk sila setengah jam pun kali tukar dah kepala lutut. Lepas serban, orang serban kepala, kita serban kaki, banyak sakit, darah tak mengalir molek, tukar sana tukar sini. Yang ketandai berapa orang dah, 2-3 tak boleh tahan lama, banyak penyakit. Tapi Firaun tak pernah sakit, dan dia pula megah sangat dengan tak sakit dia itu. Maka kemegahan, kesombongannya itu menjadikan itu adalah istidraj kepada dia. Sebab itu bila cerita tentang Firaun ni, saya dulu di Mesir. Firaun ni asal kampung ni di Mesir itulah. Firaun ni bukan nama orang. Firaun ni sebutan bagi raja Mesir zaman itu. Firaun, macam kita orang Melayu, raja kita panggil sultan. Kalau orang Mesir, raja dia panggil Firaun. Firaun ni keturunan yang hebat. Dia memerintah 3,000 tahun. Lama turunan dia, 3,000 tahun memerintah. Maknanya dia akan kita jumpa di sana ada banyak jenis Firaun, nama-nama yang berbeza. Ada 31 dinasti Firaun yang memerintah Mesir. Start dengan zaman Menes sampailah raja-raja bangsa Parsi 323 sebelum Nabi Isa lahir. Tapi antara Firaun yang paling popular adalah Ramses. Ramses ni yang paling popular sebab dia yang meninggalkan banyak warisan-warisan di Mesir sekarang. Bangunan-bangunan raksasa, Abu Simbel, tu semua dia di zaman dia. Firaun ini Allah jadikan dia satu contoh dalam Quran sebab nak tunjukkan, aku berimu nikmat yang banyak. Aku berimu nikmat kekuasaan, keturunanmu merintah 3,000 tahun, tapi mu sombong. Mu jangan sombong. Aku beri nikmat, mu jangan sombong. Sampai dengan Nabi Musa pun dia boleh cakap-cakap, kawan tak ada sembah Allah yang kau sembah, pergi molek je aku begini. Jangan cakap begitu. Istidraj. Sebab itu dalam bahasa Arab, perkataan Firaun ini memang dijadikan kosakata melambangkan orang yang biadab dan sombong. Lepas itu kalau dalam bahasa Arab disebut tafa'rana. Tafa'rana itu perkataan Firaun. Tafa'rana itu sama dengan takabbara. Mana takbur? Serupa. Tafa'rana. Kalau kita pergi ke Mesir, kita boleh tengok Firaun ni badannya kecil je. Kalau kita pergi ke muzium di Tahrir, ada situ mayat Ramses. Ramses ni dia hidup tahun 1303 sampai tahun 1213 sebelum Masihi. Badannya halus sangat, tuan-tuan, besar lagi pada badan dia. Tapi dia punya timing, dia punya sombong luar biasa sekali. Sampai Allah sebut dalam Quran surah Yunus ayat 83, wa inna fir'auna la'alim fil ardi, dan sesungguhnya Firaun itu memang sebenar-benarnya orang hak buat macam-macam sewenang-wenang di muka bumi. Surah Yunus ayat 58, ayat 83. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut innahu kana aliyan minal musrifin. Firaun ini orang yang sombong dan sangat melampaui batas. Surah Ad-Dukhan ayat 31. Maka balik kepada tadi, apa juga nikmat yang kita buat, jangan sombong, jangan belagak. Dalam hidup jangan suka belagak, jangan jadi manusia bongkok, cakap bohong, suka belagak, kepada yang lemah bentak membentak, bersua lawan berair pesak, rakyat sengsara negeri pun rosak. Dijadikan tua maruah tercampak, dijadikan induk maruah makan anak, dijadikan tiang tidak akan tegak, negara binasa rakyat akan kemak. Jangan sombong. Sama juga dengan Qarun. Qarun ini masalah dia sombong je. Nikmat melimpah ruah Tuhan bagi,
Baik tu sekarang kalau kita tengok dalam media sosial, TikTok ke apa ke, kadang budak-budak muda yang menega-menega ni masa PKP hari tu menangis sangat, gantung bendera putih depan rumah ni, dah bisnes okey agak kereta pun besar-besar, buka pintu ngepok gini, tak mudah lah pergi jalan ramai-ramai, konvoi bagai-bagai. Suka nak menunjukkan kekayaan dia, rumah dia, bilik air dia, tandas dia, segala-gala yang dia miliki nak tunjuk. Bila orang kutuk kata awak ni nak sombong ke? Tak, saya nak bagi motivasi. Ayat itu sama macam Qarun. Qarun tu serupa perangai. Dalam Quran Allah rakamkan perangai Qarun, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hazzin azim. Lalu Qarun yang lengkap dengan zinatihi, segala perhiasan pada bajunya dan juga kenderaannya yang begitu mewah, dia akan keluar daripada rumah. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya, maka ketika itu orang ramai yang merupakan follower dia, netizen dia, top fan dia, peminat-peminat dia, memuji-mujalah dia, memuji dan memujalah dia. Sampai ada yang kata ya laita lana misla ma utiya Qarun, bilalah kita ni nak dapat kaya macam Qarun ni. Hebat betul kereta dia, hebat betul rumah dia, hebat betul pakaian dia, segala-galanya dia hebat. Tabur duit begini, duit banyak sangat. Bilalah kita nak kaya macam dia. Innahu ladzu hazzin azim, sesungguhnya beruntunglah Qarun ni sebab kaya. Tapi bila orang tanya kepada Qarun, wahai Qarun, macam mana kamu boleh kaya begini? Dulu kamu susah, masa PKP gantung bendera putih depan rumah, muka menangis semua. Tapi sekarang ni dah kaya ni, macam mana boleh kaya? Pergi seminar usahawan jutawan ke? Beli saham yang pandai ke? Macam mana kamu boleh jadi kaya? Apakah jawab Qarun? Qala innama utitu ala ilmin indi, saya kaya kerana ilmu yang ada pada saya. Surah Al-Qasas ayat 78. Dia tak nak sebut pun kekayaannya itu dengan izin Allah. Dia sebut saya kaya sebab saya pergi kursus, saya pergi belajar dengan sipu mana punya sipu tak tahulah, ajar nak jadi kaya. Jangan. Boleh nak terima kasih kepada tuan guru yang mengajar kita berniaga, tapi jangan lupa letakkan Allah nombor satu. Disebabkan dia tidak langsung terima kasih pada Allah. Bila orang tanya kenapa you boleh berjaya, saya berjaya kerana saya ada ilmu. Sama juga macam orang dapat masters, PhD, macam mana you boleh berjaya GOT, graduate on time, 3 tahun 5 bulan boleh dapat PhD? Jangan terus jawab ini kita kena ada planning, kita kena ada ikut schedule, kita kena ada. Janganlah kita kena ada. Sebut ini alhamdulillah, Allah izin pada saya umur meningkat dapat belajar buat PhD. Kan ada lapik cakap itu. Jangan jadi istidraj. Disebabkan Qarun tidak pernah terima kasih kepada Allah, Allah murka lalu tenggelamkan dia dalam bumi. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Kami benamkan Qarun sekali dengan rumah-rumah di dalam bumi, dan takkan ada orang boleh menolong dia. Surah Al-Qasas ayat 81. Sampai sekarang Qarun hartanya tenggelam sekali-sekali dengan dia. Punyalah banyak harta Qarun tu yang tenggelam, sampai orang di Malaysia pun buat pertandingan dipanggil mencari harta karun. Bayangkanlah, dia nak cari harta karun, memang tak jumpa lah, cari di Kuantan, dia Mesir tu. Tapi nak gambar kayanya Qarun sampai orang cari harta dia sampai sekarang. Harta Qarun. Bila orang tengok Qarun ni dah tenggelam masuk dalam bumi, netizen, peminat-peminat dia, follower dia yang dulunya mengkagumi dia, puji dia, defend dia siang malam, akhirnya insaf. Ramai yang left group, unfollow, unfriend, terus hantar status Islami, semua dah lepas itu. Allah rekodkan dalam Quran, wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil ams
Maka orang-orang yang dulunya begitu selok memuji dan mengkagumi kepada Qarun ini, bila dia tengok Qarun sudah tenggelam, yaqulun wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadi, sesungguhnya rezeki itu hanyalah datang daripada Allah. Baru tahu surah Al-Qasas ayat 82. Justru hadirin hadirat sekalian, apa juga nikmat yang sedang kita kecapi sekarang, termasuklah nikmat ibadat. Jangan kita sangka dia adalah nikmat. Kadang-kadang ia adalah ujian untuk kita, dan dia menjadi istidraj kalau kita sombong dengan percakapan kita. Kita berharap apa juga percakapan kita jangan sampai menyebabkan kemurkaan Allah. Yang berjaya buat umrah 3 kali 4 kali setahun, teruskanlah. Jangan sampai merendah-rendahkan orang lain tak pergi ke Mekah. You pakai tudung sampai dada, you ada pergi ke Mekah. Jangan gitu, ayat tak berapa manis. Baik itu ada seorang penyair menyebut, idza ra'aita syakhsan wa fawqa ma'il bahri yasirun qad yatiru wa lam yaqif ala hududin fa inna mustadri bid'i syar'i. Kalau engkau dapat melihat seorang yang boleh terbang ataupun berjalan di atas lautan, padahal dia tidak mentaati pun undang-undang syariat, maka ketahuilah innahu mustadrajun bid'in, dia adalah ahli bid'ah yang sedang dimanjakan. Hati-hatilah. Moga-moga apa yang kita bahaskan ini memberi manfaat kepada kita bersama. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, saya ingin mengambil kesempatan ingin mewar-warkan kepada muslimin muslimat, minggu depan kita cuti sekolah. Anak-anak kita cuti sekolah, jadi kami di Masjid Negeri akan menganjurkan satu kemah ibadat. Dia panggil Camp Super Muslim 1.0. Kita adakan di Masjid Negeri camp untuk anak-anak kita umur 7 sampai 12 tahun. Jadi kita akan laksanakan pada hari Rabu dan Khamis depan, pukul 8 hari bulan dan juga 9 hari bulan. Dia tak ada tidur, hantar pagi ambil petang. Kita banyak pengisian lah. Kita ada modul smart wudu, smart solat, tahsin duha, kita ada buat riadah, sukanika, semua kita buat dalam masjid saja, tak ada keluar daripada masjid. Jadi kalau tuan-tuan yang berminat, ada sedikit yuran dikenakan, RM60 saja, mana sehari RM30. Itu pun sebab bagi makan, apa peralatan. CJ penyertaan juga kita akan beri, tapi umurnya tadi itulah 7 sampai 12. Jadi tuan-tuan umur 72 tak payahlah jadi peserta, ni untuk kanak-kanak saja. Ni memang untuk budak-budak saja. Katakan orang pencen nak masuk dak ni camp Super Muslim 1.0. Jadi untuk dapat maklumat lanjut, nanti iklan kita akan wawarkan. Hubungi saja pihak masjid sebab tempat terhad sikit, tak nak ambil ramai sangat. Ni minggu depan ya. Kemudian nak maklumkan juga tentang program ibadah korban kita, iklan kita pun dah naik. Kita nak menawarkan kepada muslimin muslimat korban bersama Masjid Negeri, satu bahagian kita ambil RM700 dan tarikh tutup kita 5 Julai. Jadi ada sebulan lebih lagi. Jadi kalau tuan-tuan berminat boleh juga hubungi Imam Bilal, siapa-siapalah di kalangan pegawai masjid untuk menyertai program ibadah korban kita pada tahun ini. Saya kira sekadar itulah, maklumat lanjut boleh rujuk dengan Tok Imam kita ada insya-Allah. Saya kira sekadar itu saja sembang-sembang malam ini. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa, moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.